minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa dinan qayyiman wa yaqinan shadiqan wa imanan kamilan. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Ketemu lagi kita hari ini dalam bacaan kita. Masuk hari ini dah 2 Ramadan. Alhamdulillah, alhamdulillah, semua masih lagi dipanjangkan usia, diberikan kesihatan. Semoga kita boleh menikmati Ramadan dengan seadanya lah, pada kadar diri masing-masing. Ingat, pada kadar diri masing-masing. Yang pentingnya kita ikhlas dalam menjalankan semua ibadah sepanjang bulan Ramadan. Tak kira lah ibadah apa. Tak payahlah nak bincang, nak memalukan orang apa semuanya. Ibadah kita dengan Allah saja. Ringkas ke apa ke tak kisahlah. Nak sedekah ke, nak tambah solatnya, nak lebihkan zikir, nak tambah ilmu, macam-macam boleh buat. Biar lain sikitlah Ramadan kali ini daripada tahun-tahun sebelumnya, ya, insya-Allah. Hari ini kita sambung lagi bab, ini dah masuk 270 kan? 270 ayat 27 dan 34 surah An-Nahl ni. Hari ini kita tengok perihal orang yang dah mati. Apa dia jadi, kehidupan roh dan hati. Minggu lepas kita tutup dengan ayat 26, sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan tipu daya, maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka mulai daripada asasnya, lalu atap rumah itu jatuh menimpa mereka dari atas, dan siksaan itu datang kepada mereka daripada arah yang tidak mereka sedari. Ini Allah nak menceritakan perihal salah seorang daripada Raja Mesir, bukan Fir'aun ni, tapi salah seorang lah. Salah seorang, nanti tengok dalam nota saya ni ada tak? Allahumma salli ala Muhammad. Saya lupa nama dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah, mana dia menghancurkan rumah-rumah dia. Umar berkata, nanti itulah, semalam ingat dah, hari ini lupa. Kejap lagi insyaAllah ingatlah tu. Ingat perihal salah seorang Raja Mesir, bagaimana dia orang ni berulang-ulang kali lah. Semalam juga antara Maghrib dengan Isyak tu borak-borak dengan ayah dah jauh dah baca kitab kita ni. Saya bagi dia, orang dah pencen lah, pembeli dia tak buat benda, dia baca tafsir lah sekarang ni. Jadi dia kata berulang-ulang kali lah, Pak jumpa dalam Quran cerita bagaimana orang yang kalau ingkar tu dia selalu cakap, kami ni buat apa nak dengar cakap Nabi sekalian, Nabi ni, Rasul ni, kami ni nak ikut amalan nenek moyang kami. Itu ayah saya kata. Memang betul lah, berulang-ulang dah kita jumpa, dah sampai An-Nahl ni, dah banyak kali kita jumpa bagaimana Allah menghancurkan kaum-kaum sebelum ni dengan sehancur-hancurnya. Bagaimana mereka ni ingkar atas seruan untuk mentauhidkan Allah dan tidak sekali-sekali mensekutukan Allah dengan macam-macam alasan. Ada yang sombongnya, ada yang kata tunjuklah apa ni, mukjizat yang besar-besar kami nak tengok, kepala ni bukit Uhud ni jadi emas, nak ni macam-macam. Ada yang kata tak payahlah, kami ni ikut saja amalan nenek moyang kami sebelum ni. Jadi tak semestinya amalan orang ramai itu betul. Pegang kat situ lah. Tak semestinya amalan yang semua orang buat tu betul. Jaga hati-hatinya. Wallahualam, insyaAllah ini kita dalami sedikit lagi berkenaan dengan sambungan daripada ayat 26 tu, bagaimana Allah memberi kehancuran yang seterusnya. Di dunia ni Allah bagi, nanti di akhirat apa tak lagi. Silakan adik kita baca. Sambil tu kongsi-kongsi dengan keluarga kita dulu, ya. InsyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم
قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين توفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون صدق الله العظيم. Bismillah. Terjemahan. Kemudian Allah menghinakan mereka pada hari kiamat dan berfirman, di manakah sekutu-sekutuku itu yang kamu pertahankan sehingga kamu memusuhi mereka, nabi-nabi dan orang yang beriman dan orang-orang yang beriman. Orang yang diberi ilmu berkata, para malaikat, nabi-nabi dan orang mukmin. Tak boleh sambung sebab hang tu. Kemudian Allah menghinakan mereka pada hari kiamat dan berfirman, di manakah sekutu-sekutuku itu yang kamu pertahankan sehingga kamu memusuhi mereka, nabi-nabi dan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang diberi ilmu berkata, yakni para malaikat, nabi-nabi dan orang mukmin, sesungguhnya pada hari ini ditimpakan kehinaan dan azab kepada orang-orang yang kafir, iaitu orang yang ketika dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan berbuat zalim kepada diri sendiri. Lalu mereka menyerah diri sambil berkata, kami tidak pernah melakukan sesuatu kejahatan pun. Malaikat menjawab, pernah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang telah kamu lakukan. Maka masukilah pintu-pintu neraka Jahannam. Kamu kekal di dalamnya. Itulah seburuk-buruk tempat bagi orang yang menyombongkan diri. Baik, kita berhenti situ dulu ya. Nanti di akhirat nanti dosa kita ni akan dipaparkan, kita ni maksudnya akan bukan kita. Nauzubillah, bukan kita lah orang lain lah ni, orang lain. Orang yang berdosa ni di akhirat nanti tak ada apa nak sorok lagi dah. Belum cerita hisab, belum cerita apa lagi ni, bagaimana orang yang buat dosa, mensyirikkan Allah, melanggar perintah Allah, orang-orang yang berdosa ni akan ada banner masing-masing yang akan dipampangkan di akhirat ni. Dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Umar, Ibnu Umar ni. Hadis ni riwayat Sayyidina Umar. Ibnu Umar betul.
Hadis daripada Sahih Muslim riwayat Ibnu Umar, mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat akan didirikan bendera untuk setiap pembangkang. Pembangkang ni orang musyrik, orang kafir, orang muslim yang engkar dan sebagainya. Semua ni pembangkang pada pinggangnya dengan setimpal dengan penyelewengannya. Lalu dikatakan inilah penyelewengan si fulan bin si fulan. Bermaksud di akhirat nanti pada hari kiamat, orang yang berdosa ni dia ada banner masing-masing mengiklankan dosa dia. Tak ada apa nak sorok lagi dah. Dipampangkan semua. Itu belum cerita seksa masing-masing. Yang diseksa dengan bab tak bayar zakat ni cerita bab tak bayar zakat. Bab zina ni cerita zina. Yang tak mengajar anak isteri cerita begitu. Masing-masing ada banner. Bawa mata-rata tu. Semua orang tahu apa dosa si fulan bin si fulan. Pada hari kiamat akan didirikan bendera. Terjemahan di bendera lah. Ada lain kata apalah, wallahualam lah, tak kira lah apalah. Maksud dia orang tahu untuk setiap yang berdosa tu pada pinggangnya dah terpampang besar apa dosa yang dia buat. Jadi tak ada apa nak sorok lagi dah. Tak boleh nak khabar pada malaikat, kami tak pernah melakukan sesuatu kejahatan pun. Nak berbahas lagi dengan malaikat. Malaikat menjawab, pernah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang telah kamu lakukan. Ini belum sampai ke bab hisab lagi. Hisab so tak ada arah. Setiap yang mereka dihisab, itu sebahagian daripada siksaan. Tapi siksaan tak semestinya sampai hisab masuk neraka. Tapi hisab tu dah berat. Hisab tu sendiri pun dah berat. Wallahualam, maka mereka pun masuklah pintu-pintu neraka Jahannam, kekal dalamnya selama-lamanya. Itulah seburuk-buruk tempat bagi orang yang menyombongkan diri. Bukan kita lah tu na'udzubillah, tapi amaran. Amaran bagi semua. Terus Nurul. Dan kemudian dikatakan kepada orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, kebaikan bagi orang yang beramal baik di dunia dan mendapat balasan yang baik. Dan sesungguhnya negeri akhirat pasti lebih baik, dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa, iaitu syurga An-Nin yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di dalam syurga itu mereka mendapat segala apa yang diingini. Demikianlah Allah membalas orang-orang yang bertakwa, iaitu orang yang ketika diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan baik. Keadaan baik ini adalah wafat dalam keadaan suci dan dari kekafiran dan kemaksiatan, atau bermaksud mereka meninggal dunia dalam keadaan senang kerana ada berita gembira daripada malaikat bahawa mereka akan masuk ke dalam syurga. Mereka, yakni para malaikat, mengatakan kepada mereka, Salamun alaikum, masuklah ke dalam syurga kerana apa yang telah kamu lakukan. Tidak ada yang ditunggu-tunggu mereka oleh orang kafir selain datangnya para malaikat kepada mereka atau datangnya perintah Tuhanmu. Demikianlah yang dilakukan oleh orang-orang kafir sebelum mereka. Allah tidak menzalimi mereka, bahkan mereka lah yang selalu menzalimi diri mereka sendiri. Nota 452 iaitu kedatangan malaikat untuk mencabut nyawa mereka. Nota 453 iaitu kedatangan azab dari Allah untuk menghancurkan mereka. Maka mereka ditimpa azab akibat perbuatan mereka dan menderita akibat azab yang dahulu sering mereka perolok-olokkan. Tafsir Jalalain. Wa qila lil ladzina taqaw, dan dikatakan kepada orang-orang yang memelihara diri daripada kemusyrikan, madza anzala rabbukum qalu khairal lil ladzina ahsanu, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhan kamu? Mereka menjawab, kebaikan orang-orang yang telah berbuat baik kerana telah beriman. Fi hadhihi dunya hasanah, di dunia ini mendapat pembalasan kehidupan yang baik, waladarul akhirah, dan sesungguhnya syurga. Penyucian diri. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan wahyu yang disampaikannya kepada para nabi sebagai roh, seperti dalam firman-Nya, dialah yang maha tinggi darjatnya, yang memiliki Ar-Rash, yang menurunkan wahyu dengan perintahnya kepada sesiapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya, agar memperingatkan manusia tentang hari pertemuan, yakni hari kiamat. Surah Ghafir ayat 15.
Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam roh, yakni Al-Quran, dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu, tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya, dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kendaki di antara hamba-hamba kami, dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Surah Asy-Syura ayat 52. Sebab kehidupan segenap roh dan hati adalah dengan wahyu itu, dan kehidupan yang baik inilah kehidupan yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala secara khusus kepada orang yang mahu menerima wahyunya serta mengamalkannya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, barang siapa mengajarkan kebajikan baik lelaki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Surah An-Nahl ayat 97. Allah Subhanahu Wa Taala mengkhususkan mereka dengan kehidupan yang baik di dunia dan akhirat. Dalam ayat sepertinya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan hendaklah kamu memohon ampun kepada Tuhanmu dan bertaubatlah kepadanya, dan nescaya dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan, dan dia akan mengurniakan kurnianya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar, yakni kiamat. Surah Hud ayat 3. Dan Allah SWT juga berfirman, dan kemudian dikatakan kepada orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, kebaikan. Bagi orang yang berbuat baik di dunia ini mendapat balasan yang baik, dan sesungguhnya negeri akhirat pasti lebih baik, dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa. Surah An-Nahl ayat 30. Allah SWT menerangkan bahawa kebaikan itu dilakukan orang yang berbuat baik. Allah SWT menerangkan bahawa kebaikan yang dilakukan orang yang berbuat baik itu sungguh akan membahagiakannya, baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana Allah SWT juga memberitahukan bahawa orang yang berbuat jahat akan sengsara dengan kejahatannya, baik di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan barang siapa berpaling daripada peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Surah Taha ayat 124. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menghimpun kedua-duanya dalam firman-Nya, barang siapa dikehendaki Allah Subhanahu Wa Taala akan mendapat hidayah, yakni petunjuk. Dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam, dan barang siapa dikehendakinya menjadi sesat, dia jadikan dadanya sempit dan sesak, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Demikianlah Allah Subhanahu Wa Taala menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Surah Al-An'am ayat 125. Orang yang beriman dan memperoleh petunjuk akan mendapatkan kelapangan dan keluasan dada, sementara orang yang sesat akan sempit dan sesak dadanya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima agama Islam lalu dia mendapat cahaya daripada Tuhannya sama dengan orang yang hatinya membatu? Maka celakalah mereka yang hatinya telah membatu untuk mengingati Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Surah Az-Zumar ayat 22. Orang yang beriman berada dalam cahaya dan kelapangan dada, sedangkan orang-orang yang sesat berada dalam kegelapan dan kesempitan dada. Maksudnya kehidupan dan bercahayanya hati merupakan modal bagi segala kebaikan, sedang kematian dan kegelapan hati merupakan modal bagi segala keburukan. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Madariju As-Salikin. Riyadhus Shalihin, diriwayatkan daripada Abu Musa radhiyallahu anhu daripada Nabi SAW, baginda bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengan yang membawanya adalah seperti hujan lebat turun mengenai tanah. Di antara tanah itu ada yang dapat menyerap air sehingga dapat menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rumput yang banyak, dan di antaranya ada tanah yang keras lalu menahan air tergenang sehingga dapat diminum oleh manusia, memberi minum haiwan ternakan dan untuk menyiram tanaman. Dan yang lain ada permukaan tanah yang berbentuk lembah yang tidak dapat menahan air dan juga tidak dapat menumbuhkan tanaman. Perumpamaan itu adalah seperti orang yang faham agama dan dapat memanfaatkan apa yang aku diutus dengannya dan mempelajarinya dan mengajarkannya, dan juga perumpamaan orang yang tidak dapat mengangkat darjat dan tidak menerima hidayah Allah dengan apa yang aku diutus dengannya. Hadis kesihatan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW pernah diberi jubnah, ini keju.
Maka para sahabat memukulnya dengan tongkat, lalu Rasulullah bersabda, letakkanlah pisau-pisau kamu, sebutlah nama Allah Subhanahu Wa Taala dan makanlah. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, At-Tibun Nabawi. Tibun Nabawi, khasiat keju, khasiat keju. Diceritakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahawa Nabi SAW diberi keju ketika berada di Tabuk. Kemudian baginda meminta pisau lalu menyebut nama Allah SWT dan memotongnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Para sahabat juga pernah memakannya ketika berada di Syam dan Iraq. Keju yang tidak masin sangat baik untuk perut, mudah dicerna, menambah kegemukan serta melembutkan perut secara seimbang. Jika sudah dicampur dengan garam dan masin, manfaatnya tidak sebaik yang belum dicampur garam dan membahayakan usus. Keju yang sudah lama akan melindungi perut. Demikian juga yang masih panas sangat berguna, menyembuhkan luka-luka dan mencegah jangkitan. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Baik, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Ini dapat ilmu keju pula. Macam-macam ilmu tambahan kita dapat baca tafsir ringkas ni. Cerita buah-buahan, cerita garam, cerita apa. Ini bab keju. Secara amnya lah. Kalau tengok dalam rumusan fiqh berkenaan dengan halal haramnya keju ni, kalau kita tengok dalam kitab Syekh almarhum Dr. Wahbah Zuhaili, Fiqh Islami wa Adilatuhu, membincangkan perihal haram atau haramnya keju dalam pandangan 4 mazhab. Kalau boleh saya simpulkan, secara amnya halal. Halal. Melainkan ada jelas kandungan keju tu benda-benda haram. Adapun perbincangan sama adakah bahan asas yang buat keju tu rennet. Rennet tu dia akan coagulate susu tu menjadi pepejal. Itu dia adun-adun jadi keju. Rennet ni ada diambil daripada perut lembu yang disembelih tu. Air daripada perut lembu yang disembelih. Jadi soalannya dulu, halal ke tak halal kalau rennet ni diambil daripada lembu yang tidak disembelih. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan halal. Begitu. Tapi secara amnya, khususnya kalau kita berada di tempat yang kurang yang pilihan-pilihan makan, boleh makan keju, melainkan ada keju-keju yang khusus yang mahal-mahal ni dia buat, dia salutkan, dia nak simpan lama keju tu, nak tumbuhkan bakteria, kulat dan sebagainya. Ada keju-keju dia nak bakteria kulat tu supaya keju tu sedap, mahal, ada dia taruh lapisan lemak babi. Itu je. Ya, ada beberapa keju. Saya rasa keju yang sampai Malaysia tak ada lah. Sebab itu keju mahal Europe sana kan. Keju sama ada, tak kira lah keju mozzarella ni, taklah keju yang memerlukan simpan lama. Contohnya apa? Keju yang membuat pizza tu. Satu mozzarella, satu lagi apa? Biasa kita makan yang keping-keping, tahu nama? Cheddar. Ada beberapa jenis cheddar cheese ni, khususnya kat UK apa semua, dia buat macam tu. Tapi saya rasa keju tu tak sampai kita. Jadi secara amnya keju ni boleh makan. Khasiat dia dan sebagainya tu wallahualam. Wallahualam. Saya pun peminat keju lah. Nak khabar tu je lah. Sebab tu membaca sikit tu. Jadi begitu. Lagi satu, kita dah jumpa dah hadis yang dibaca dalam Nurul baca tadi dalam Riyadhus Shalihin tu, perumpamaan perbezaan makhluk-makhluk yang Allah ciptakan ni dalam menerima ilmu dan mendapat hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Diumpamakan sebagai tanah yang kering. Turunnya air yang sama. Ada tanah tu terus serap air, tumbuh-tumbuhan keluar, dapat dimanfaatkan oleh manusia, haiwan dan sebagainya. Ada tak boleh tumbuh-tumbuhan, pokok tak boleh tumbuh, tapi dia boleh takung air. Kita dah jumpa sebelum ni kan? Ada yang lebih kurang sama. Dia boleh takung air. Air tu dapat dimanfaatkan oleh makhluk juga. Ada yang tak boleh. Takung air pun tak boleh, tumbuh pokok pun tak boleh. Jadi kita pilihlah kita nak yang mana. Kalau boleh biarlah kita jadi yang pertama tu, subur. Turunnya nikmat Allah menyuburkan kita lagi. Biarlah kita ambil yang pertama. Tak boleh yang pertama pun kita jadi yang kedua. Perumpamaan lain, terbaiknya orang yang mengajar Al-Quran kan. Dalam Al-Quran yang terbaiknya orang yang boleh mengajar Al-Quran. Kalau tak boleh pun, biarlah kita jadi orang yang belajar bab Al-Quran. Kalau tak boleh, biarlah kita jadi orang suka mendengar Al-Quran. Dan bab majlis ilmu begitu juga. Kalau baik, yang terbaik orang yang mengajar. Tak boleh jadi orang yang belajar. Kalau tak boleh lagi, kita jadilah orang yang suka kepada majlis ilmu. Tolong, bagi duit, sedekah. Kita nak mengajar tak mampu, nak belajar sibuk. Jadi kita bantu supaya majlis ilmu boleh terus mekar macam tu. Jadi kita pilih. Wallahu alam. Yang lain tu amaran yang kita baca muka ni lah, amaran dan juga nikmat. Dua. Pilihlah.
Nak bab seksa ke nak bab nikmat? Pilihlah bab nikmat tu, syurga adnin tu. Ya, syurga adnin. Kita ada 7 syurga ni. Pilihlah yang mana satu kita nak, ya. Ada syurga rasanya memang tak mampulah kita nak masuk tu. Tapi kurang-kurangnya masuklah syurga, ya. Syurga adnin ni kali kedua kita jumpa, ya. Sebelum ni kita dah jumpa, terjemahan dia adalah sebagai adnin ni sebagai seolah-olah sebuah kota dalam syurga, ya. Dikumpulkan para rasul, nabi-nabi, syuhada kat situ, ya. Kota-kota dalam syurga tu, ya, syurga adnin. Ini kita jumpa ayat 31 ni. Nama-nama syurga lain kalau dalam otak saya ni, saya dah jumpa dah nama raja tadi. Yang awal-awal tadi yang dihancurkan tu Namrud. Bacalah sirah sikit bab Namrud, ya. Namrud ni dia sasilah Nabi Nuh. Sasilah dia Nabi Nuh. Namrud bin apa saya lupalah dah. Dia dah. Allahumma. Namrud bin Kan'an bin Kush bin Ham bin Nuh. Ni zaman Nabi Ibrahim. Dia dihapuskan dengan apa? Yang Allah tulis kalam Allah ni, orang yang sebelum mereka telah mengadakan tipu daya, Allah menghancurkan rumah mereka. Ni lebih pada rumah. Namrud ni pada zaman dia minta rakyat dia buat berhala besar. Dia punya kuil tu tinggi ke langit. Tinggi. Dia ni dikatakan dalam sirah raja pertama declare dia raja kepada alam. Saya tak pasti dia declare Tuhan atau tak. Itu saya tak pasti. Tak pasti. Adalah kelebihan dia dari segi pembangunan dan sebagainya, tapi dia ni ingkar pada Allah. Dihapuskan dengan apa? Siapa tahu? Namrud. Macam mana Allah hapuskan dia ni? Dia berperang dengan zaman bala tentera Nabi Ibrahim. Namrud ni. Dia buat satu bala tentera besar untuk menghapuskan Tuhan Ibrahim. Tuhan Ibrahim, besar bala tentera dia tu, tetapi dia dihapuskan dengan satu makhluk yang halus saja. Siapa nak teka pagi-pagi? Nyamuk. Kalah dengan nyamuk je. Tak payah kalah dengan nuklear, apa semua, mati dengan nyamuk. Bacalah, ya, baca sikit bab Namrud. Saya dulu pun pernah dah kalah dah tu, tapi tak gol lagi dengan nyamuk, ya. 3 hari duduk dalam ICU kena denggi, ya. Malam pertama orang kiri meninggal, malam kedua orang kanan meninggal. Saya kata kalau malam ketiga saya ada lagi, saya lah pula meninggal. Sebab lepas malam 3 saya keluar. Wallahualam, hari ini kita ambil sedikit pengajaran berkenaan dengan perihal orang dah di dunia ni diingkar. Di dunia ni pun dah ditunjukkan macam-macam siasaan yang Allah tunjukkan. Kita kena tengok. Di akhirat nanti dia nak cuba lagi. Nak ngelak lagi. Nak mengelak lagi dengan malaikat, kata aku tak buat dosa. Tapi dah dinyatakan dalam hadis Ibnu Umar tadi, dah terpampang dah dosa-dosa yang kita buat tu. Dah ada tarik banner masing-masing dah. Dah ada neon signal agamaknya. Dosa apa buat, kan? Wallahualam macam mana, tapi semua dah tahu, ya. Kemudian diberikan perihal berkenaan syurga adnin. Itulah syurga yang kita harap-harap kita masuklah dalam tu, ya. Wallahualam, besok kita sambung perintah menjauhi taghut. Taghut ni berhala lah. Apa-apa saja yang selain daripada Allah. Ayat 35 sampai 42. Wallahualam, insya-Allah semoga kita istiqamahlah dalam mentadabbur, memahami Al-Quran walaupun dengan hanya membacanya bersama. Tak susah, ya. Tak mampu nak pergi kuliah pun boleh kat rumah dengan ahli keluarga masing-masing pun boleh tadabbur Al-Quran, ya. Tak cukup dah bagi orang yang dah biasa ahli tadarus, tak cukup dah sama-sama Ramadan nak tadarus saja tanpa pernah membelik pun sedikit apa makna Al-Quran. Al-Quran bukan sekadar untuk dibaca, Al-Quran perlu difahami, Al-Quran perlu diikuti tanpa sebarang syak. Dan Al-Quran seboleh-bolehnya kita kena sampaikan. Baca, faham, akur dan cubalah sedaya upaya sampaikan. Buat sampaikan tu atas masing-masing lah. Ya? Faham, akur wajib. Tak boleh tak boleh. Jadi kalau kita tak pernah lah nak cuba baca dan faham, macam mana kita nak akur, ya? Sekadar membaca saja dah tak cukup dah. Tak cukup dah, ya? Wallahualam, insya-Allah kita sambung lagi besok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil wa ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin.
يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم استر عوراتنا عندك بسترك الجميل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته